lagi kita di sesi pembelajaran yang seterusnya. Hari ini kita akan beralih kepada tajuk kaedah pengawetan makanan. Objektif pelajaran hari ini ialah murid dapat menyatakan 10 kaedah pengawetan bahan makanan. Yang pertama, kita pergi dulu tentang kaedah pengawetan makanan ialah makanan dapat diawet dan tahan lebih lama jika mikroorganisma dapat dihalang daripada tubuh pada makanan tersebut. Sebab kita dah belajar hari itu bahawa kerosakan bahan makanan disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisma pada bahan makanan itu. Jadi dengan menghalang pertumbuhan mikroorganisma tersebut, maka makanan itu akan tahan lebih lama. Jadi untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma itu terdapat beberapa kaedah yang boleh kita gunakan. Okey, itulah yang kita akan belajar hari ini, iaitu bagaimana caranya kita boleh mengawet bahan makanan. Okey, kaedah yang pertama ialah proses pendidihan. Okey, pendidihan ialah proses di mana kita panaskan makanan pada suhu yang tinggi. Ya, apabila makanan itu dipanaskan, suhu yang tinggi tersebut akan membunuh kebanyakan mikroorganisma dan seterusnya makanan itu akan tahan lebih lama. Contoh kat situ ya, bila kita didihkan makanan di atas api yang panas, suhu yang tinggi menyebabkan mikroorganisma tersebut dapat kita singkirkan daripada bahan makanan itu. Jadi bila mikroorganisma itu tidak bertumbuh pada bahan makanan tersebut, maka makanan itu tahan lebih lama. Okay, itu kaedah yang pertama, iaitu kaedah pendidihan. Okay, kaedah yang kedua yang kita boleh gunakan bagi menjadikan makanan tahan lebih lama iaitu kaedah penjerukan. Okay, apa dia kaedah penjerukan ni? Kaedah penjerukan ini ialah proses merendam makanan ke dalam larutan gula, garam atau cuka. Okay, kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okay, kalau kamu masih ingat lagi di tajuk mikroorganisma yang kita telah belajar itu, mikroorganisma tidak dapat hidup di dalam keadaan keasidan yang tidak sesuai. Ingat lagi tak? Okay, jadi disebabkan oleh keasidan atau kepekatan gula, garam atau cuka yang kita campurkan dengan bahan makanan itu, maka bahan makanan itu akan tahan lebih lama. Okay, antara contoh bahan makanan yang kita boleh buat jeruk seperti jeruk mangga ya, dan bawang putih. Sebenarnya ada lagi beberapa makanan lain yang juga kita boleh jerukkan. Boleh tak kamu bagi cikgu beberapa contoh lain selain daripada mangga maupun bawang putih? Nanti awak boleh cari sendiri ya. Boleh rujuk dalam buku teks. Okay, seterusnya, kaedah yang ketiga ialah pembungkusan vacuum. Apa maksud vacuum? Vacuum ni maksudnya tiada udara. Okey, dalam kaedah ini kita akan bungkus bahan makanan tersebut ke dalam bungkusan, kemudian kita akan keluarkan semua udara yang berada di dalam bungkusan tersebut. Okey, jadi apabila udara itu dikeluarkan daripada bungkusan itu, maka mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Sebab kita dah belajar itu bahawa untuk mikroorganisma bertumbuh dia perlukan udara. Jadi kalau tak ada udara, maka mikroorganisma itu tidak dapat tumbuh. Okey, jelas kan? Faham kan? Okey, kat sini kita dapat lihat kat situ. Okey, dengan menggunakan mesin vacuum dan itu, udara daripada dalam bungkusan itu disedut keluar, kemudian dia akan disil, bungkusan tu akan disil dengan rapi
agar udara tak boleh masuk dan menyebabkan dalam bungkusan tu tak ada udara. Ya. Ni contohlah dalam gambar tu kamu dapat tengok mesin yang digunakan untuk mengeluarkan udara daripada bungkusan tersebut. Okay, seterusnya, kaedah yang keempat ialah pengeringan. Okay, bagaimana kaedah ini dapat menjadikan makanan itu tahan lebih lama? Okay, kaedah pengeringan dia akan menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Air daripada makanan. Kaedah pengeringan ini boleh dijalankan dengan menjemur bahan makanan itu di bawah sinaran cahaya matahari ataupun diletakkan di dalam ketuhar oven. Kita keringkan dia di bawah sinar matahari. Contoh kat situ ikan kering, kita boleh keringkan. Asam gulugur, tihun kering. Jadi apabila kita keringkan, menyebabkan ketiadaan air, mikroorganisma tak dapat hidup. Ya, jadi makanan tu akan tahan lebih lama. Alright, contoh kat situ, ikan dan sotong adalah contoh makanan yang boleh dikeringkan. Saya rasa kamu pernah makan kan ikan kering ataupun sotong kering ni kan. Boleh cari lagi beberapa contoh makanan yang boleh dikeringkan. Okay. Alright, seterusnya kaedah yang kelima iaitu pendinginan dan penyejuk bekuan. Okay. Jangan keliru ya, kaedah pendinginan dan penyejuk bekuan ni dia sama tapi tak serupa. Okey, pendinginan itu bermaksud kita dinginkan dia. Kalau dalam peti ais kat rumah kita kan, kat freezer kat rumah kita, bahagian bawah ni, yang ni pendinginan. Manakala di bahagian atas ialah pembekuan. Kalau dingin dia setakat dinginkan, tapi kalau beku, makanan tu akan beku. Okey. Bagaimana kaedah ini dapat menjadikan makanan itu selamat? Okay, kita dah belajar hari itu juga bahawa mikroorganisma tidak dapat tumbuh ataupun menjadi kurang aktif pada suhu yang rendah. Okay, dan ini akan menyebabkan makanan itu dapat bertahan lebih lama. Okay, jelas pendinginan dan penyejuk bekuan, kaedah yang kelima. Okay, kaedah yang keenam ialah pemasinan. Pemasinan kita gunakan garam bagi menyingkirkan lembapan pada makanan. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dahulu lagi. Kalau kamu masih ingat lagi yang pelajaran kita yang sebelum ini, okay, pengenalan tentang pengawetan, di mana orang Mesir kuno orang Mesir kuno menggunakan garam bagi mengawet bahan makanan mereka. Okey. Antara contoh bahan makanan yang boleh kita garamkan seperti ikan, telur masin, lobak masin kan. Jadi pemasinan ini mengakibatkan mikroorganisma itu tidak dapat tumbuh pada makanan. Kaedah yang ke-6 pemasinan. Seterusnya kaedah yang ke-7, pelilinan. Okey. Pelilinan merupakan proses menyalut buah atau sayur-sayuran seperti apple, orange, lemon, tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di atas permukaannya. Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah. Okey, lilin dekat sini bukanlah lilin yang macam kita gunakan dekat rumah bila tak ada elektrik tu. Okey, lilin ni lah lilin bagi lilin yang khas untuk mengawet buah-buahan ni. Okey, kalau kamu tengok gambar kat sini okey, biasanya untuk proses pelilinan ini dia sesuai pada buah-buahan yang berkulit licin. Macam apple, tomato. Dan kalau kau perhatikan kat sini, nampak tak perbezaan di antara dua buah ni? Yang dililin dengan yang tidak dililin. Okay, yang dililin dia kelihatan berkilat. Okay, manakala yang tidak berlilin dia kelihatan pudar sedikit. Okey, ini kerana
salutan lilin yang nipis tu dia menyalut permukaan buah ni. Okay, apa guna dia? Okay, untuk menghalang udara daripada masuk ataupun meresap ke dalam bahan makanan tu. Jadi dia akan tahan lebih lama. Okey. Kaedah yang ke-8, pengetinan dan pembotolan. Okey, makanan yang ditin dan dibotolkan akan tahan lebih lama. Okey, seperti ayam dalam tin, kacang dalam tin, chili sauce. Sekarang ni banyak makanan yang dah ditinkan kan. Okey, apa tak soalan cik kat bawah tu? Berapa lama makanan dalam tin akan bertahan? Agak-agak awak berapa lama? Ya, makanan dalam tin akan bertahan mungkin dalam tempoh 2 tahun kan, ataupun 3 tahun. Kerana apabila makanan itu ditinkan, udara dari luar tak boleh masuk ke dalam tin. Okay? Sebelum makanan itu ditinkan dulu, dia telah dipanaskan, menyebabkan mikroorganisma tu dah tak ada. Kemudian ditutup rapat, menyebabkan udara dari luar tak boleh masuk dan menyebabkan makanan itu akan tahan lebih lama. Ya? Ini kaedah pengetinan dan pembotolan. Kaedah yang ke-9 ialah penyalaian. Okay, penyalaian dilakukan dengan meletakkan bahan makanan di atas bara api atau api yang kecil. Dia api yang kecil atau bara, dia bukan api yang besar ya. Sebab kita nak menyingkirkan air pada makanan itu. Bila diletakkan atas api atau bara yang kecil tu, lama kelamaan makanan itu akan jadi kering, kecut dan tak ada air. Okay? Lebih kurang yang pengeringan tadilah. Cuma ini kalau pengeringan kita jemur dia kat bawah cahaya matahari. Penyalaian kita letak dia di atas bara api ataupun api yang kecil. Okay, contoh makanan yang boleh disalai seperti ikan salai dan pisang salai. Okay, itu dua contoh makanan yang boleh disalaikan. Okay. Seterusnya yang ke-10, pempasturan. Okay. Pempasturan ini lebih sesuai digunakan pada susu segar. Okay. Bagaimana proses ini dijalankan? Apabila susu segar itu diperah daripada lembu di ladang, okay, dia dengan secepat mungkin susu yang telah diperah tadi akan dipanaskan. Okay, dipanaskan tujuan dia untuk kita membunuh semua mikroorganisma. Dan apabila selesai ia dipanaskan, dia akan disejukkan dengan segera. Lepas panas, disejukkan dengan cepat. Kemudian dimasukkan ke dalam botol dan ditutup rapat kedap udara. Jadi proses ini akan menyebabkan susu itu akan tahan lebih lama. Ya. Sebab itu kalau kita di rumah, kalau kita beli susu segar yang dekat kedai kan, susu segar tu yang fresh tu, bila kita dah buka sahaja, kita kena habiskan susu tu dengan kadar yang segera. Sebab bila kita dah buka sahaja, berarti udara dah masuk, mikroorganisma boleh masuk, menyebabkan susu tu dah tak tahan lama dah. Okay. Jadi kaedah yang ke-10 kita panggil kaedah pempasturan. Kaedah dia, susu segar dia akan dipanaskan, kemudian disejukkan dengan segera dan terus ia dibotolkan. Kaedah ini istimewanya dia dapat menjamin kesegaran susu tersebut. Okey. Jadi kesimpulan hari ini tentang apa yang kita telah pelajari ialah terdapat 10 kaedah yang kita boleh gunakan bagi mengawet bahan makanan ataupun bagi menjadikan bahan makanan itu tahan lebih lama. Yang pertama, kaedah pendidihan, penjerukan, pembungkusan vacuum, pengetinan dan pembotolan, penyalaian, pengeringan, pempasturan, pemasinan, pelilinan,
Dan yang terakhir,